Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu untuk kali ini dalam kuliah 10 minit bertajuk Sirah para Nabi, iaitu Nabi Ulul Azmi, Nabi Ibrahim alaihi salam. Salah silah bagi Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau adalah anak putera kepada Azar bin Tahur bin Saruj bin Ra' bin Falij bin Abar bin Salih daripada keturunan Sam bin Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Baik, beliau dilahirkan di satu tempat bernama Fadam A'ram dalam kerajaan Babylon, ataupun sekarang ini berada di negara Iraq. Kerajaan tamadun itu yang besar itu ialah tamadun Mesopotamia. Yang dipimpin pada ketika itu ialah seorang raja bernama Namrud bin Kan'an. Dan pernah dinyatakan dalam sebuah riwayat Nabi SAW, dunia ini pernah ditadbir oleh 4 orang yang menjadi penguasa seluruh dunia ini. Ada 4 orang. Ya, dalam sebuah hadis ia menceritakan tentang kerajaan yang mentadbir satu dunia ini. Ada 4 orang, yang mana 2 daripadanya ialah Muslim dan 2 daripadanya orang kafir. Ya. 2 daripada Muslim dan 2-nya daripada kafir. Yang Muslimnya ialah disebutkan sebagai Nabi Sulaiman alaihi salam, Sulaiman bin Daud. Yang keduanya Iskandar Zulkarnain, yang Muslim 2 orang, dan 2 orang yang kafir, iaitu yang pertamanya ialah raja yang disebutkan tadi, Namruz, ya. Yang keduanya Buhtansar, ya, Buhtansar ini dia memang membunuh kepada Bani Israel, ya, keseluruhannya, hampir keseluruhan dibunuh, ya. Kemudian bila dia lalu, dia merosakkan, Buhtansar ini dia merosakkan Bani Israel di Palestin. Maka lalulah seorang Nabi bernama Nabi Uzair, ya, yang Allah matikan selama 100 tahun, ya, peristiwa itu. Baik, yang bertembung dengan Nabi Ibrahim AS ialah Raja Namrud, ya, Raja Namrud bin Kan'an ini. Jadi sampai satu ketika pertembungan yang berlaku kepada mereka ini sampai ke kemuncaknya, yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, Allah menceritakan, alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Cerita tentang Nabi Ibrahim AS ini berdepan dengan Raja Namrud yang penguasa alam dunia ini, ya, berhadapannya sampai tahap Nabi Ibrahim AS dibakar. Peristiwa pembakaran yang besar ini telah direkodkan oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga kan Allah berfirman, kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Jadilah api itu sejuk, ya, daripada bakaran yang diriwayatkan. Ada mengatakan api bakaran itu telah dapat dipadamkan
mencecah 100 hari, ada yang mengatakan 30 hari. Lepas 30 hari padam, barulah Nabi Ibrahim keluar. Terkejut penduduk, ya, masyarakat pada ketika itu. Ada riwayat mengatakan 100 hari kerana banyaknya kayu yang dibawa oleh penduduk rumah, ya, kerajaan Namrud itu. Diwajibkan setiap rumah mesti membawa satu tangan satu kayu. Maknanya ada kena seorang penduduk negara itu kena membawa 2 batang kayu setiap orang. Kalau tidak akan dihukum oleh Raja Namrud ini. Baik. Apabila selesai saja daripada pembakaran yang besar itu, peristiwa yang sangat masyhur, maka Namrud datang, ya. Pertama kalinya Namrud bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipanggil, ditangkap Nabi Ibrahim dan dibawa bertemu dengan Namrud. Maka berlakulah dialog yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 258 yang dibacakan pada awal tadi. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Ya, maksudnya, tidakkah kamu mengetahui kisah orang yang berdebat Ibrahim mengenai Tuhanmu? Siapa dia yang berdebat dengan Nabi Ibrahim? Iaitu Raja Namrud. Ya, kerana Allah telah memberikan kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, wa idh qala Ibrahim wa idh qala Ibrahim, Tuhanku ialah yang boleh menghidupkan dan mematikan. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku boleh menghidup dan mematikan. Qala, telah berkata Namrud, ana uhyi wa umit, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Dalam tafsiran mengatakan Raja Namrud bawa 2 orang pemuda, seorang dibunuh dan seorang dilepaskan. Ini aku hidup dan aku matikan. Kemudian dia bawa pula 4 orang, yang mana 4 orang itu dikurung beberapa hari dalam satu rumah, 2 orang, satu lagi rumah 2 orang, satu rumah, 2 rumah itu tak diberi makan. 4 orang itu cukup beberapa hari dibawa, ya, dibawakan makanan pada satu rumah saja, hidup 2 orang yang pertama, dan 2 orang lagi yang tidak diberi makan itu terus mati. Maka dia mengatakan dia pun seperti Tuhan yang Ibrahim AS sembah. Kemudian oleh kerana Nabi Ibrahim ini berhujah dengan sangat bijaksana dan dijawab dengan tidak memenuhi piawaian perdebatan yang sebenar ataupun tak sampai tahapnya bersama dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim menyatakan, fa inna Allah, faqala Ibrahim mengatakan, inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi, Allah Tuhanku mendatangkan matahari terbit pada pihak timur dan terbenam pada pihak barat. Fa'ati biha minal maghrib, kata Nabi Ibrahim, kalau begitu kamu cuba terbalikkan edaran tersebut. Kamu terbitkan matahari di pihak barat dan terbenam di pihak timur. Fabuhita alladhi kafar. Fabuhita, buhita bermakna tercengang, terkedu, terdiam, ya, kerana ketidakmampuan dia untuk melakukan sedemikian rupa. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Allah tidak menzalim, tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Baik, pertembungan di antara Nabi Ibrahim AS dengan Namrud ini telah dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim, dalam banyak peristiwa yang telah dinyatakan. Dan Nabi Ibrahim AS ini ialah bapa kepada agama, bapa kepada seluruh agama beliau, ya Khalilullah, ya, beliau digelarkan sebagai Khalilullah. Dan banyak kisah-kisah yang boleh kita ambil daripada pengajaran daripada peristiwa begini, ya, peristiwa daripada Nabi Ibrahim AS
ya, perdebatan yang berlaku untuk mencari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.